Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita ingin mengulas tentang satu skandal besar yang sedang bergema dari kota Kinabalu sampai ke Singapura. Cerita ini memang panas, penuh dengan teka-teki dan ramai orang tertanya-tanya. Siapakah dalang sebenar di sebalik skandal perlombongan mineral Sabah? Lebih mengejutkan, laporan terbaru mendakwa ada seorang tycoon dari Singapura yang terlibat secara langsung dalam pembiayaan rasuah ini. Apa kaitan Singapura dengan tanah kaya sumber galian di Sabah? Mari kita bongkar bersama-sama di dalam video kali ini. Baru-baru ini, Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengumumkan bahwa SPRM sudah pun membuka kertas siasatan terhadap seorang ahli perniagaan dari Singapura. Menurut beliau, SPRM Sabah diberi mandat penuh untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Katanya, individu dari Singapura itu dipercayai ada kaitan rapat dengan Datuk Albert Tay Jian Cheng, seorang ahli perniagaan dari Selangor yang sebelum ini tampil sebagai pemberi maklumat utama di dalam kes ini. Tetapi sekarang, kedudukan Albert sebagai whistleblower mula dipersoalkan, sebab ada maklumat baru mendakwa yang dia sebenarnya dibiayai oleh tycoon dari luar negara. SPRM sedang cuba sahkan sama ada benar atau tidak tycoon ini adalah pihak yang menyediakan dana rasuah yang kemudiannya digunakan Albert untuk menyogok dua orang pemimpin politik Sabah, yaitu Andi Suryandi Bandi dan juga Yusof Yaakob. SPRM kata lebih ramai saksi baru akan dipanggil untuk membantu siasatan. Katanya kes ini terlalu rumit, melibatkan banyak saksi, pelbagai dokumen dan bukti yang dikemukakan sejak tahun lalu. Dalam masa yang sama, Azam Baki turut menjelaskan bahwa pendakwaan terhadap individu lain bergantung sepenuhnya kepada keputusan Timbalan Pendakwa Raya. Sekarang mari kita flashback sedikit. Pada 30 Jun lepas, Albert Tay didakwa di mahkamah atas dua pertuduhan merasuah dua ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Untuk kes pertama, Andi Suryandi, yang juga merupakan ahli Parlimen Kalabakan, dituduh menerima Rp150.000 dari Albert Tay sebagai habuan untuk membantu syarikat Sinaran Hayat Sendirian Berhad mendapatkan lesen cari gali. Duit itu didakwa diserahkan di rumah Andi di Jalan Pantai Sembulan, Kota Kinabalu pada 12 Mei 2023. Untuk kes kedua pula, Yusof Yaakob yang juga pengerusi Khazanah Sabah dituduh terima Rp200.000 di sebuah bar atas bumbung Hotel Hilton, Kota Kinabalu pada 6 Mac 2023. Duit itu dikatakan untuk membantu proses permohonan lesen syarikat Nusa Kini Sendirian Berhad. Ketiga-tiga mereka, Albert Tay, Andi Suryandi, dan juga Yusof Yaakob, mengaku tidak bersalah. Hakim benarkan jaminan Rp50.000 kepada dua adun dan juga Rp60.000 kepada Albert Tay. Tarikh pengurusan kes ditetapkan pada 5 Ogos 2025. Tapi cerita ini tidak berhenti setakat itu. Laporan daripada portal The Malaysian Corporate pula membuka lembaran baru. Portal itu mendakwa Albert Tay sebenarnya dibiayai oleh seorang tokoh perniagaan dari Singapura yang memegang jawatan sebagai pengarah urusan syarikat perlombongan di Johor dan juga Perak. Dana ini bukan setakat untuk bayar rasuah kepada pemimpin Sabah, tetapi juga untuk kempen membina naratif bahwa Albert ini pejuang integriti yang kononnya dizalimi. Kononnya Albert Tay berani ke hadapan lawan rasuah dalam sektor sumber asli, tetapi di belakang tabir dia sebenarnya disokong oleh kuasa luar. Lebih pelik, portal itu mendakwa Albert mengendalikan lebih 13 syarikat proksi didaftarkan atas nama individu tempatan untuk membuat permohonan lesen kepada kerajaan negeri.
Tetapi banyak permohonan itu ditolak sebab tidak mengikut prosedur dan tidak telus. Benda ini menimbulkan persoalan. Kenapa permohonan-permohonan itu dihantar menggunakan proksi? Apa yang sebenarnya ingin disorok ataupun disembunyikan? Dan siapa sebenarnya pemilik di sebalik tabir syarikat-syarikat ini? Bukan itu sahaja, portal itu juga mendakwa lagi bahwa Albert Tay menggunakan kamera tersembunyi dalam bentuk pen untuk merekam perbualan dan transaksi bersama tokoh politik. Rekaman-rekaman ini kemudiannya disebarkan ke media dan media sosial, tetapi tidak dihantar secara rasmi kepada SPRM. Jadi apakah niat sebenar Albert? Adakah ingin membantu siasatan ataupun sebenarnya ingin mengugut dan menekan ahli politik supaya luluskan permohonan dia? Inilah yang buatkan ramai mula mempersoalkan niat sebenar Albert. Adakah dia betul-betul pemberi maklumat yang jujur? Ataupun dia sebenarnya boneka yang digunakan oleh pihak luar? Dan dalam kes ini, tycoon dari Singapura untuk menguasai sumber mineral di Sabah melalui cara yang kotor. Dan persoalan yang lebih besar, kenapa SPRM hanya buka kertas siasatan terhadap tycoon luar negara ini sekarang, sedangkan bahan bukti sudah mulai diserahkan sejak November tahun lepas lagi. Adakah ada tekanan politik ataupun campur tangan yang melibatkan siasatan? Atau kes ini sebenarnya lebih besar daripada apa yang kita jangka? Sekarang ini nampak macam semua pihak coba main peranan masing-masing. Ada yang mempertahankan image bersih, ada yang tampil kononnya sebagai pejuang anti rasuah, tetapi di belakang tabir semua saling menggunakan antara satu sama lain. Yang jadi mangsa, rakyat Sabah. Sumber asli negeri ini yang sepatutnya menjadi pemacu ekonomi dan pembangunan untuk anak-anak tempatan akhirnya dijadikan alat tawar-menawar oleh individu yang hanya pentingkan poket sendiri. Kamu rasa macam mana? Wajarkah SPRM bongkar keseluruhan jaringan proksi dan kaitan antara bangsa dalam kes ini? Termasuklah dakwaan bahwa Singapura ada pengaruh dalam ketelusan lesen perlombongan Sabah. Atau adakah ini semua satu bentuk permainan politik untuk menjatuhkan pemimpin tertentu sambil melindungi mereka yang sebenar-benarnya berkuasa? Dan kenapa pemimpin Sabah ini mudah sangat terjebak dengan sogokan duit luar? Adakah sistem pemantauan terlalu lemah ataupun moral politik kita sudah pun runtuh sama sekali? Ini bukan sahaja soal rasuah, ini adalah soal kedaulatan, soal integriti dan soal masa depan negeri Sabah yang kaya sumber tetapi terus miskin disebabkan kerakusan manusia. Jadi, kamu pikirkan, siapa sebenarnya dalang? Siapa sebenarnya mangsa? Dan yang paling penting, siapa yang dapat untung bila semua ini terbongkar? Baiklah semua, terima kasih kerana telah menonton sampai habis. Kalau kamu rasa pendedahan ini penting, jangan lupa untuk tekan butang like, share kepada semua rakyat Malaysia terutamanya warga Sabah, dan komen pendapat kamu di bawah, di ruangan komen di bawah. Subscribe kepada channel ini, Currents VMY, untuk lebih banyak analisis panas dan berani macam ini. Di sini kita tidak main politik, kita cuma mahu satu sahaja, yaitu kebenaran untuk rakyat. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Jangan lupa semua, Sabah bukan untuk dijual. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian semua, terima kasih.